Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala limpahan kurniaan daripada Allah dan nikmat yang sangat banyak dan besar. Mudah-mudahan kita sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, secara khusus dengan nikmat Ramadan yang memberikan kesempatan pada kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita manfaatkannya untuk kebaikan kita dan bekalan terbaik kita untuk akhirat besok, insya-Allah. Kita menyambung daripada hadis yang dah pun kita sebut sebelum daripada ni. Hadis yang berkait tentang keutamaan Ramadan. Seperti mana hadis menyebut yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari terakhir ataupun penghujung daripada bulan Syaban, Nabi mengingatkan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang mereka akan menempuh suatu bulan yang sangat hebat, ini bulan Ramadan. Dan dalam hal ini juga saya ingin menambah, di dalam syariat kita apabila masuknya bulan Ramadan, oleh kerana kedudukan Ramadan itu yang sangat hebat, azimun, yang sangat ataupun yang penuh sungguh-sungguh dengan keberkatan, mubarak, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ada mengajar kita ucapan tahniah dengan ruang kesempatan yang Allah beri pada kita untuk menempuh Ramadan, walaupun hanya beberapa detik, mungkin tak sampai puasa. Ada sebahagian manusia yang Allah hanya beri kesempatan malam Ramadan, tak sampai pun nak pergi sampai ke siang Ramadan, hari pertama Ramadan. Mana malam tu katakan kita tahun ni hari Jumaat start puasa, insya-Allah malam Jumaat kita tu malam pertama Ramadan. Dia tempuh malam pertama Ramadan, tak sampai untuk berpuasa di siangnya. Itu pun dianggap dapat bahagian daripada kebaikan Ramadan. Maka layak juga dia untuk memperoleh ucapan doa tahniah seperti mana yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mendoakan, Nabi suruh juga anjurkan kita mendoakan dalam bentuk ucapan tahniah, dalam bentuk doa kepada kita dan juga pada orang lain daripada kalangan Islam, sama ada qana ataupun tak qana, tapi biasanya kita qana. Antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu, ya Allah Tuhanku, kami dah nampak dah anak bulan. Jadi Allahumma ahillahu bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq, Rabbi wa rabbuka Allah. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq, كما يحبنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى كما يحب ربنا ويرضى ربنا وربك الله. Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut takbir dulu, Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiq, kama yuhibbu rabbuna wa yarda rabbuna wa rabbuka Allah. Hadis riwayat Imam Ad-Darimi rahimahullahu ta'ala. Jadi menggambarkan kita mohon kepada Allah SWT. Maksud doa tadi itu, Allah Tuhan pun dah sampai dah nak bulan Ramadan, menunjukkan Ramadan dah masuk. Dengan apa? Bil amni wal iman. Masuklah Ramadan, ya Allah, kami mohon dengan penuh keamanan dan keimanan, wassalamati wal islam, dan penuh kesejahteraan dan penuh keislaman, keselamatan,
wat taufiq, dan penuh dengan taufik petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, kama yuhibbu rabbuna yarda, seperti mana yang dia kehendaki, kama yuhibbu rabbuna, seperti mana yang disukai, yang disukai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang diridai oleh dia. Rabbuna rabbukallah, Tuhan kami dan Tuhan kamu sama, iaitu Allah. Kamu tu maksud dia anak bulan tadi tu, kan? Maksud dia di situ ada seolah-olah Nabi SAW berbicara dengan makhluk Allah Taala, umpama bulan, matahari, sebab mereka ni juga adalah makhluk Allah. Bahkan dalam Quran menyebut wa min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Semua ini bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak mengetahui bagaimana tasbihnya mereka. Jadi makhluk Allah Taala, seperti mana hadis kita fahami, umpama bulan, matahari, pokok-pokok, bukit bukau, gunung ganang, ikan di lautan, binatang di daratan, kesemuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara doa bila nampak anak bulan. Dan sepanjang bulan Ramadan tidak meninggalkan doa. Ada satu doa Nabi SAW ajar kita, doa Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya Allah Tuhanku, sallimna li Ramadan, sejahterakan kami untuk Ramadan, dan sejahterakan Ramadan untuk kami, dan jadikan Ramadan itu tasallamhu minna mutaqabbala, yang kesejahteraan itu menjadi sebab penerimaan apa yang kita buat di bulan Ramadan ini. Itu doa. Jadi itu di antara bentuk Ramadan yang Nabi SAW bila masuk bulan yang sangat mulia ni, kegembiraan yang bersangatan oleh Nabi dinanti-nantikan dengan kegembiraan bila datang. Kenapa? Kerana mengetahui hakikat Ramadan itu, bagaimana kemuliaan dia. Akan tetapi ada juga kalangan manusia yang Allah tak beri bahagian daripada kebaikan bulan Ramadan. Bahkan mereka sebahagiannya semakin lama semakin jauh dan berpaling daripada Allah Ta'ala. Wal'iyadzubillah. Sebab itu ada hadis Rasulullah SAW menyebut besok bulan Ramadan, bila masuk bulan Ramadan, akan ada suara yang berseru, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang mencari kebaikan, inilah masa Ramadan ini, masa untuk menggandakan kebaikan. Kau cari kebaikan, ini tempat, inilah masa dan ruang yang terbaik. Aqbil, timulah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang yang mencari keburukan dan kejahatan, aqsir. Bahasa mudah kita faham, agak kasar sikit lah, berambui. Lebih kurang. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Wahai orang-orang mencari keburukan, berambuilah kamu. Tapi maksud berambui ini, maksud ini bukanlah makna dia tidak menempuh Ramadan itu, tetapi dia terelak, terhalang, ternafi daripada segala bentuk kebaikan yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang-orang beriman. Rugi. Sebab tu tak heran, bukan kita nak kata kita ni baik, tapi kita sentiasa mengambil iktibar dan pelajaran daripada apa yang berlaku di keliling kita. Sebab tu tak heran ramai orang bulan Ramadan dia tak puasa, bulan Ramadan dia tak rokok, bulan Ramadan ada pendedahan aurat sana dan sini. Bukan nak menjadi lebih baik, bahkan menjadi lebih ke belakang dan terbelakang, lebih jauh daripada Allah. Bukan setakat dia yang buat dosa, dia menjadi sebab kepada orang lain pun terlibat dengan dosa. Itu lebih parah lagi. Sebab tu Nabi SAW daripada hadis yang awal tadi tu disebut apa nama, qad adhallakum syahrun azimun mubarakun, datang ataupun terhampir kepada kamu suatu bulan yang sangat hebat dan sangat penuh dengan keberkatan. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
dengan kebaikan dan kemuliaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini secara khusus, jadi sebab kepada kebaikan dan kemuliaan kita dunia dan akhirat insya-Allah. Hadza billahi taufiq wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.